Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Jamiah sebab memberi saya peluang untuk saya bintang walaupun dalam keadaan kita tengah darurat macam ni. Masih lagi beri saya peluang untuk bintang pada hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudi tengok video saya pada hari ini. Saya mulakan dengan diri saya, Siti Aisyah binti Abdul Rahim, nombor matrik A175348. Saya akan membentangkan tentang metodologi dakwah kepada kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah bererti mengajak, dan da'i adalah seorang yang mengajak kepada kebaikan. Mauduk pula adalah penerima dakwah. Itu secara simple lah. Kalau secara lebih mendalam, dakwah ni ada banyak sangat maksud yang sangat meluas. Seperti dakwah adalah mengajak manusia kepada cara yang baik menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu daripada Toha Yahya Umar pada tahun 1971. Seterusnya adalah dakwah Islam adalah setiap usaha perubahan masyarakat yang masih mengandungi unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat Islami, daripada M. Amin Rais pada tahun 1996. Saya tahu sekarang ni ada cabaran bagi ibu bapa, bukan mudah dengan suasana keadaan luar yang lebih boleh menguasai dan mempengaruhi anak-anak ni, mempengaruhi luaran dan dalaman sifat kepada anak-anak. Jadinya ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk mencorakkan anak-anak ni, keadaan anak ni macam mana. Maksudnya kanak-kanak tu umpama kain putih, ibu bapa lah yang mencorakkannya. Sekiranya ibu bapa memberi didikan yang baik, maka hasilnya baiklah kepada anak itu. Seterusnya adalah metodologi dakwah kepada kanak-kanak. Ini yang saya ingin tekankan. Metodologi itu adalah cara ataupun kaedah ataupun kita punya jalan untuk kita mendidik kanak-kanak berdakwah kepada kanak-kanak. Dakwah itu adalah kita ajak melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Jadinya kepada kanak-kanak. Kanak-kanak ni yang seperti kita tahu adalah kanak-kanak bermula pada kecil sehingga sebelum berumur 7 hingga 8 tahun. Jadi itu adalah digelar kanak-kanak. Masa kecil dia dipanggil bayi, lepas tu ada satu masa tu dia akan membesar sebelum umur 7 dan 8 tahun. Itu adalah masa dia mendidik kanak-kanak. Jadi ada beberapa pelajaran lah yang kita boleh berikan kepada dia. Yang pertama sekali, anak-anak ni yang pertama saya dilahirkan, anak-anak lelaki dia akan diazankan pada telinga kanan dan anak-anak perempuan dia akan diikamatkan pada telinga kiri sebagai tanda pengenalan pertama terhadap pencipta yang sebenar. Tindakan ini supaya fikiran dan hati anak-anak yang baru dilahirkan akan menerima kasih sayang daripada Allah. Pelajaran yang kedua, anak-anak ni ibu bapa akan ajar berbuat baik kepada ibu bapa, hormat ibu bapa, taat kepada ibu bapa, memberi penekanan tentang dan memberi kesedaran tentang pentingnya dan berjasanya kedua ibu bapa dalam kehidupan kanak-kanak. Mula dari kecil kita dah boleh beri penekanan lah tentang aspek ni. Seterusnya, ibu bapa harus memberitahu tentang balasan daripada Allah. Yang ketiga, memberitahu kepada kanak-kanak itu balasan daripada Allah terhadap semua tindakan yang dilakukan semasa hidup. Pada peringkat ketiga, ibu bapa harus memberitahu balasan daripada Allah tentang semua tindakan semasa hidup, sama ada daripada sekecil tindakan sehingga sebesar tindakan. Maksudnya semua apa yang kita buat tu ada balasannya daripada Allah. Sekiranya kita buat benda yang baik, kita akan dapat balasan syurga, pahala dan syurga. Sekiranya kita buat perkara yang tak baik, maksudnya kita akan dapat dosa dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadinya daripada kecil ibu bapa dah memberitahu tentang pahala dosa kepada anak-anak supaya dia lebih cakna dan dia lebih ingat. Dia akan lebih berhati-hati setiap apa yang dia dilakukan kepada terhadap semua perkara. Yang keempat adalah kewajipan anak-anak untuk menunaikan solat wajib 5 kali sehari seperti yang ditekankan dalam Islam. Maksudnya kita dah mula bagi tahu pada dia solat berapa kali, kita dah mula menunjukkan kepada dia cara-cara solat macam mana. Jadi daripada kecil kita dah biasa nampak kanak-kanak dia akan ikut mak dia solat, ayah dia solat. Kalau dia solat pada waktu, anak-anak akan mengambil pelajaran. Kat situ dia akan nampak
ibu bapa dia sebagai satu role utama ataupun contoh utama yang diberikan kepada anak dia tersebut. Yang kelima adalah mendidik anak-anak dengan perbuatan baik dan jahat. Maksudnya dekat dalam dunia ni ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat. Kat situ mak ayah akan didik. Sekiranya perbuatan baik, mak ayah boleh memberi ganjaran kepada perbuatan baik tersebut. Sekiranya perbuatan ini kurang baik ataupun jahat, mak ayah akan memberi hukuman ataupun balasan terhadap apa yang dibuat. Okey, maaf bunyi blender tu. Okay, pelajaran yang keenam adalah mendidik anak-anak dengan sifat sabar dan menjauhi sifat putus asa dalam menghadapi ujian hidup. Maksudnya dekat kehidupan kita akan melalui satu fasa yang kita nama ujian. Ujian itu akan mendidik kita dengan sifat sabar. Kita akan dijauhkan daripada sifat putus asa dalam menghadapi ujian hidup. Yang ketujuh adalah mendidik kanak-kanak membuang sifat angkuh dan takbur sama ada terhadap Allah maupun sesama manusia. Lebih-lebih lagi terhadap ibu bapa. Kanak-kanak haruslah membuang sifat angkuh ni, sebab perbuatan angkuh ni hanya sifat sombong hanya diberikan kepada Allah saja, bukan kita manusia. Kita ni hanya makhluk yang lemah. Okay, seterusnya kanak-kanak dididik agar yang ke-8, kanak-kanak dididik agar bersifat rendah diri dan sentiasa menganggap diri kita ni humble. Maksudnya kita tidak merasa diri kita ni besar dan kita sentiasa rendah diri lah. Okey, yang ke-9, mengajak anak-anak supaya bersifat sederhana dalam kehidupan, mempunyai sifat ikhlas, redha dalam apa-apa itu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan, apa yang orang lain lakukan kepada kita rasa sesuatu tu kita tak redha dengan benda tu. Tapi benda tu tetap berlaku. Kenapa? Sebab atas izinan Allah SWT. Jadi kat situ kita kena mendidik hati kita supaya ikhlaskan sesuatu benda yang berlaku tu, redakan perkara yang berlaku tu, agar perkara itu tidak menjadi nanah yang menyebabkan hati kita menyimpan dendam. Kat situ kita kena ajar anak kita daripada kecil supaya anak-anak ini lebih bersifat berlapang dada dan senang hati. Jadinya bila kita ada sifat ketenangan dalam hati kita, hati yang sejahtera, maka kita akan terhindar daripada hati-hati yang dengki, hati-hati yang bersifat buruk dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah cara pendidikan yang kita boleh beri kepada anak-anak ini ataupun kita boleh cakap dengan uslub pendidikan. Ada banyak jenis uslub pendidikan. Yang boleh saya tekankan di sini adalah uslub cerita, uslub qudwah hasanah, uslub nasihat, uslub pemerhatian dan media. Yang pertama, daripada segi uslub cerita adalah kita boleh memberikan pendidikan dalam bentuk cerita. Seperti yang kita ketahui, kanak-kanak sangat suka mendengar cerita. Pendekatan unsur-unsur akhlak dalam penceritaan kepada kanak-kanak serta pendedahan tentang sirah Nabi sangat bagus dalam mendidik kanak-kanak. Sebagai contoh, sebelum tidur ibu bapa dia biasa menceritakan buku kisah sirah Nabi kepada kanak-kanak. Kat situ kita boleh ceritakan satu malam satu cerita yang dapat memberikan pengajaran yang terbaiklah yang daripada kisah-kisah Nabi dulu kepada anak-anak. Jadi kat situ bila anak-anak ni nak buat baik ataupun dia akan rasa termotivasi dengan cerita-cerita zaman Nabi. Maksudnya kat situ kalau dia buat, dia akan letakkan diri dia dulu, sahabat Nabi pun buat. Jadi dia pun nak buat benda yang baik juga. Jadi apa yang dia dapat bila dia buat benda baik? Pahala. Bila dapat pahala, apa yang dapat? Syurga. Jadi seterusnya adalah uslub pendidikan dalam bentuk qudwah hasanah, iaitu contoh tauladan yang baik. Dakwah Islam bukan sekadar melalui perkataan, tetapi lebih penting adalah perbuatan dan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang tu yang lebih dekat kepada kanak-kanak ni adalah ibu bapa dan orang-orang sekeliling dia. Sekiranya orang sekeliling dia adalah orang-orang yang memberi vibes yang positif, maka anak tu akan mengeluarkan atau menjadikan satu menunjukkan akhlak yang baik, sahsiah yang sempurna, mengikut syariat yang betul, taat pada perintah agama. Seterusnya
dalam konteks kanak-kanak mereka akan mudah terpengaruh mereka akan mudah terpengaruh dengan ibu bapa. Maka kalau untuk menunjukkan kukuh hasanah, ibu bapa lah yang paling penting untuk menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada kanak-kanak. Yang seterusnya adalah uslub pendidikan melalui bimbingan dan nasihat. Pada metod ini adalah paling berkesan sekali dalam mendidik anak dari segi keimanannya. Maksudnya dengan memberi nasihat, sekiranya anak tu melakukan salah, kita tidak terus mengukur, kita memberi nasihat dulu. Memberi nasihat, memberi kata-kata yang baik, memberi sokongan moral kepada dia, bertanya dulu kepada anak tu, pada anak tu, kenapa dia buat benda ni. Jadinya kat situ dia memberi kesan yang besar supaya dia macam berfikir semula, adakah perbuatan yang dilakukan tu perbuatan yang betul, baik. Sekiranya dia tu tidak menghormati ibu bapa, adakah kita nasihat dia, bimbing dia. Nasihat seterusnya memberitahu perkara yang sebenar, perbuatan itu adalah tidak betul, dan apa perbuatan yang betul, kita memberi penjelasan. Jadi kat situ mungkin anak-anak tu akan lebih faham dan tidak mengulangi perkara tersebut. Dalam dekat sini saya ada sertakan dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepada anaknya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung sehinggalah akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah juga tempat kembali untuk menerima balasan. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sehatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat pada mereka, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal soleh. Kemudian kepada akulah tempat-tempat kembali kamu semua, maka aku akan menerangkan kepadamu segala apa yang kamu kerjakan. Luqman menasihati anaknya dengan berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk sekalipun seberat biji sawi, serta ianya tersembunyi di dalam batu yang besar atau di langit atau di bumi, sudah tetap akan dibawanya kepada Allah untuk dihakimi dan dibalasnya, kerana sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi akan meliputi akan segala yang tersembunyi. Itu nasihat Luqman. Seterusnya dia kata, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sungguhnya demikian adalah perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Itu adalah perkara yang dikehendaki. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap manusia yang sombong, takbur lagi membanggakan diri. Semasa ia berkata-kata, sungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keldai. Surah Luqman ayat 13 hingga 19. Seterusnya kita teruskan dengan uslub pendidikan pemerhatian dan pengawasan. Dekat situ melalui pendidikan pemerhatian ialah ibu bapa dia memerhati si anak serta mengiringinya dalam pembentukan akidah dan akhlak. Kat situ dia dapat menjaga, ibu bapa dapat menjaga dan mendampinginya dalam melengkapi rohani dan sosialnya, serta sentiasa bertanya berkenaan pendidikan jasmani, penambahan ilmu. Sebagai contoh, ibu bapa memerhati apa yang dibaca oleh kanak-kanak, dan buku yang dibaca tu sesuai tak dengan tahap dia, dengan mempunyai apa nilai baik yang dibaca buku tu. Sekiranya buku itu mempunyai nilai yang buruk, ibu bapa harus mengelakkan anak-anak daripada mengambil bahan bacaan tu. Dan sekiranya buku itu bagus, maksudnya boleh teruskan pembacaan buku tu. Seterusnya adalah uslub pendidikan dengan hukuman dan denda. Dekat sini
seperti yang kita tahu, sekiranya anak-anak itu melakukan perkara yang tidak betul, jadi kita bolehlah memberi balasan kepadanya. Contohnya kadang-kadang tu menconteng dinding, jadinya kita bolehlah macam tepuk tangan dia ke, ataupun memberi hukuman lah, yang hukuman itu tidak mencederakan kanak-kanak itu. Jadinya hukuman itu, sebelum kita bagi hukuman tu, kita haruslah memberitahu apa rasionalnya kita memberi hukuman kepada kanak-kanak. Kerana menconteng dinding, menconteng dinding itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadinya kita memberi hukuman itu sekali sebagai peringatan kepada kanak-kanak tersebut supaya tidak mengulangi perkara tersebut. Bukannya kita ingin menyiksa ataupun mendera kanak-kanak itu. Jadinya sangat salah lah kalau kita berfikir kita ibu bapa memukul kita kerana dia ingin mendera kita. Sebenarnya tidak. Ibu bapa tu amat sayang kepada anaknya. Jadinya itulah salah satu cara ibu bapa boleh fikirkan untuk menghukum kanak-kanak. Pada zaman kini yang serba canggih ini, tidak hairanlah pelbagai medium untuk menyampaikan dakwah boleh digunakan. Salah satunya adalah menggunakan media. Yang terakhir ini adalah uslub pendidikan melalui media. Maksudnya kita boleh memberi pendidikan melalui lagu apa yang didengar, lagu yang berunsur kepada dakwah, lagu yang memperkenalkan dia tentang nabi-nabi, lagu yang memperkenalkan tentang kebaikan. Dan kita boleh memantau apa yang anak kita tengok melalui TV. Sekiranya kanak-kanak biasa tengok cerita apa, Omar Dahana. Sekiranya Omar Dahana itu mempunyai nilai yang baik, maka kita boleh menggalakkan kanak-kanak untuk melihat rancangan TV tersebut. Seterusnya ada banyak lagi rancangan TV yang boleh dia sesuai lah kepada kanak-kanak, yang boleh kanak-kanak tengok sebagai satu medium dakwah yang orang kata kita dakwah yang santai. Kita tak perlu bertegas lah. Daripada situ dia dapat sesuatu nilai yang baik dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya sekarang telefon pun kita boleh pantau apa yang dilihat dalam telefon, sama di YouTube ataupun sekiranya kanak-kanak yang sekarang dah ada Facebook. Jadinya kita mesti memantau apa konten yang dilihat dalam Facebook tu. Sekiranya konten itu adalah yang membina, maka adalah bagus dan sangat digalakkan untuk kanak-kanak terus melihat perisian dalam tu. Pada kanak-kanak juga sangat terkesan selain daripada ibu bapa adalah rakan sebaya. Rakan sebaya sangat memainkan peranan yang penting lah. Sekiranya rakan tersebut ataupun anak jiran kita memberi pengajaran tidak elok, maka kita harus menjauhkan diri daripada kanak-kanak tersebut lah. Sekiranya kanak-kanak tersebut adalah bagus, baik akhlaknya, maka itu adalah lebih baik berkawan dan memberikan kesan yang positif kepada kanak-kanak tersebut. Selain dari ibu bapa, rakan sebaya suasana yang positif juga memberi kebaikan kepada kanak-kanak tersebut. Keluarga yang baik, keluarga yang cakap benda-benda yang baik, memberi semangat, memberi sokongan moral kepada kanak-kanak tersebut, dapat menjadikan akhlak mereka anak yang baik dan mendidik mereka menjadi seorang karakter, satu karakter yang sangat bagus. Dan satu hari nanti kanak-kanak ini juga akan membesar dan akan menjadi seorang pemimpin. Kalau sekiranya kanak-kanak ini akan jadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang beriman dan bagus. Kesimpulan daripada saya punya pembentangan ini, terdapat banyak cara ataupun kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk kita memberi dakwah kepada kanak-kanak sejak daripada mereka kecil lagi. Tapi untuk kanak-kanak, sumbangan besar kepada dakwah tersebut adalah daripada ibu bapa ataupun atuk nenek yang terdekat yang mengasuhnya. Sekiranya orang-orang yang sebegitu bagus, maka anak itu akan terbentuk dengan baik dan bagus. Sekiranya tidak, maka hasilnya pun tidak baguslah. Maka daripada sekarang kita ni harus menjadikan diri kita ni positif, contoh yang baik kepada orang sekeliling. Walaupun kita bukan ibu bapa, namun kita masih ada sepupu yang ada adik kecil. Jadinya perlu menunjukkan sifat yang baik kat situ. Walaupun siapa pun kita kena jadi orang yang baik. Dalam kita jadi orang yang baik tu, sebenarnya orang lihat kita dan ingin menjadikan kita contoh kepada diri dia
untuk menjadikan diri dia lebih baik. Sekian, terima kasih.